Kembali kita dalam MSI, kita berbahagia menyambut Ramadan sebab saya kira ada tak yang gelisah dan tak suka Ramadan, sedangkan ia bulan yang penuh dengan hikmah dan kebaikan dan perlu disambut dengan hati yang lapang untuk membasuh segala dosa dan mencipta keampunan terhadap Allah, ya. Baik, hari ini kita akan bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin secara panggilan video untuk berkongsi tentang hikmah bulan Ramadan. Yang saya sebutkan tadi, bulan ini bukanlah bulan untuk kita terasa terkurung, tetapi untuk membebaskan jiwa dari belenggu dosa, tapi mencipta ruang maghfirah sebanyak mungkin. Assalamualaikum Ustaz yang dikasihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara Fitri yang dirindui? Alhamdulillah, rindu bersambut saya di bulan Ramadan ini. Baik, tadi saya dah sebutkan bahawa Ramadan ini bulan yang perlu disambut oleh umat Islam dengan rasa yang bahagia dan bukannya sebagai satu bebanan ataupun tekanan, sebaliknya adalah satu anugerah yang harus diterima untuk jiwa, untuk kehidupan, untuk seisi dunia. Ustaz, mungkin dapat diperjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada tahun ini Allah masih lagi berikan kepada kita kesempatan untuk kita bertemu dengan Ramadan. Berapa ramai daripada sahabat-sahabat kita, berapa ramai daripada orang-orang yang kenal tak sempat untuk menyambut Ramadan pada tahun ini. Kalau ulama dulu 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah, ya Allah balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kepada kami supaya kami sempat bertemu dengan Ramadan. Tahun ini Allah kurniakan lagi kita kesempatan, insya-Allah, jika kita dipanjangkan usia, untuk sekali lagi kita bersama-sama menyambut bulan Ramadan. Dan bila kita datangnya bulan Ramadan ini, manusia kat sini ada beberapa keadaan. Dan saya umpamakan bulan Ramadan ini seperti tetamu yang bertandang. Ada orang dalam menerima tetamu ni, dia rasa macam berat. Kan? Tetamu nak datang tu dia rasa macam renyah. Dia nak kena buat makanan, dia nak kena layan, dia nak kena tunaikan hak-hak tetamu. Jadi bila tetamu tu datang tu dia rasa berat dan dia rasa gelisah. Dan kalau boleh dia nak tetamu dia tu segera berlalu pergi. Tetapi ada orang yang mana bila datang tetamunya, dia akan cuba untuk nak usaha betul-betul supaya dia dapat raikan tetamu dia dapat tunaikan hak-hak tetamu dia. Bagai seorang ibu yang menanti anaknya yang pulang daripada jauh, daripada asrama, daripada college, universiti dan sebagainya. Dah kira-kira dah, oh sebulan lagi nak balik, seminggu lagi nak balik, esok nak balik. Ada orang yang bila datang tetamu, dia hanya layan ala kadar. Begitu juga dengan Ramadan. Manusia dalam menyambut Ramadan ni ada yang sederhana, biasa-biasa. Ada yang rasa berat sebab dia rasa macam Ramadan ni penat untuk dia nak berpuasa. Dan ada juga yang berusaha untuk nak buat betul-betul bulan Ramadan ini supaya insya-Allah bila dia keluar daripada Ramadan ini, dia dapat menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik. Sebab tu Nabi SAW bila datang bulan Ramadan, Nabi akan teriak dekat sahabat-sahabat dia, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, telah datangnya bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, seharusnya bulan yang mengasah diri kita supaya insya-Allah Ramadan pada tahun ini menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelum Ramadan. Itulah hikmah daripada pensyariatan bulan Ramadan yang Allah kata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami fardukan kepada kamu ibadah puasa ini seperti umat-umat terdahulu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Sekiranya kita tidak mampu untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, maka Ramadan ini tidak lain hanyalah satu adat sahaja yang kita sambut dan ia akan berlalu pergi sia-sia tanpa kita improve diri kita, tanpa kita mendapatkan manfaat daripadanya. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz dah sebutkan memetik ayat Quran yang menyebut la'allakum tattaqun sebagai sebab Ramadan, tetapi ayat itu disudahi dengan ayat takwa. Bermaksud setiap tujuan itu ada matlamat. Dan Ramadan ini matlamatnya adalah untuk melahirkan takwa pada ayat di hujungnya. Jadi sebagai madrasah yang melatih tentang dan juga tarbiyah kepada kehidupan ini, bagaimana kita dapat memanfaatkan di saat ada tempat yang mungkin masjid tak boleh pergi ataupun tak dapat masuk disebabkan ada ruang untuk penjarakan dan sebagainya, bagaimana dapat mencipta hubungan yang lebih rapat dengan Allah Ta'ala, dapat mentadabur Quran, kerana mungkin ada halangan untuk pergi ke majlis ilmu disebabkan perintah oleh umara. Jadi bagaimana ia tidak menghalang untuk mencipta seluas mungkin ruang beribadah itu. Silakan Ustaz.
Ibadah puasa ni adalah istimewa berbanding dengan ibadah-ibadah rukun Islam yang lain. Rukun Islam yang lain kita semua tahu ada 5. Ada zakat, ada solat, ada hajinya, mengucap 2 kalimah syahadahnya. Tapi puasa ini lain macam. Sebab dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan bahawa kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amal anak Adam ini akan digandakan pahalanya daripada 10 pahala kepada 700 ikut kehendak apa yang Allah nak berikan kepada kita. Illa saum, kecuali berpuasa. Allah kata fa innahu li, kerana puasa itu adalah untuk Allah, khas untuk Allah. Dan manusia ni bila berpuasa dia menahan diri dia ni semua adalah kerana Allah. Dan Allah kata yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, yang mana dia sanggup meninggalkan syahwat dan makanannya adalah untuk aku. Jadi puasa ni sebenarnya adalah satu ibadah yang melatih kita menahan diri. Sebenarnya bukan hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga daripada pagi sampai ke maghrib itu hanya sebagai satu ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, yang mana hikmahnya Allah nak kita ini latih supaya kita menahan diri daripada syahwat. Yang Allah kata, kalau kata kita ni suka berkata kata-kata yang buruk, kita tahan mulut kita dan lidah kita. Kalau kata kita ni selalu buat benda-benda yang tak baik, bulan Ramadan ini kita latih untuk nak kita tahan diri daripada kita buat benda-benda yang Allah murkai. Sebab tu dalam Ramadan Nabi SAW bagi tahu, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang ketika dia berpuasa pada bulan Ramadan ini, dia tidak boleh meninggalkan kata-kata yang tidak elok, yang dia tidak boleh meninggalkan perbuatan yang tidak elok, Allah kata Allah tidak berhajat kepada lapar dan dahaga dia. Nampak? Ramai daripada kita hari ini yang cuba untuk nak tahan lapar dan dahaga, tetapi masih lagi buat benda-benda yang Allah murka, masih lagi duk bulan Ramadan ni duk cari gaduh, masih lagi bulan Ramadan ni duk kata benda-benda yang tak elok. Padahal bulan Ramadan ni ibadah kita menahan diri. Nabi kata siapa yang berpuasa fala yarfuth wala yaskhab wala yafsuq. Jangan buat benda-benda yang Allah tak suka ni. Jangan duk maki hamun. Kalau orang ajak kita gaduh sekalipun, orang provokasi kita pun, apa Nabi SAW kata, fa in sabahu ahad aw qatalah falyaqul inni saim. Orang cari gaduh dengan kita, orang maki hamun kita, kita cakap sesungguhnya aku puasa, aku tak nak gaduh. Jadi lepas habis kita puasa ni, kita pun cuba untuk nak konsisten sebagaimana ketika kita berpuasa kita boleh tahan diri kita, begitu juga selepas daripada Ramadan kita mampu menahan nafsu syahwat kita mampu menahan diri kita daripada tergoda dengan hasutan-hasutan syaitanir rajim. Jadi Ustaz, ada juga yang mahukan Ramadan ni bulan memang baik tapi bulan yang penuh berkah, tapi kata tunggulah Ramadan ni akan memberi hidayah padaku, sedangkan kalau ikutnya kita dah sendiri harus mengejar hidayah berkenaan dan juga mujahadah itu sendiri, mujahadah untuk menentang syahwat, mujahadah untuk menentang kata-kata yang fasik dan sebagainya. Jadi macam mana supaya jangan hanya menanti dan menunggu Ramadan memulihkan kita, tapi kita lah yang harus mencari keluar daripada kepung itu untuk mencipta seluas mungkin ruang keampunan. Silakan Ustaz. Bulan Ramadan ni, seandainya kita tahu ganjaran yang Allah nak sediakan bagi orang yang berusaha. Sebab Ramadan ini istimewanya adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Quran ini Allah tidak turunkan melainkan dia adalah sebuah kitab hidayah, kitab panduan yang perlu kita cari petunjuk dan pedoman di dalamnya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, yang mana Al-Quran itu mengandungi hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Jadi pada bulan Ramadan ini, sebab tu kita digalakkan sebanyak mungkin untuk nak fokus kepada beberapa amalan. Yang pertama adalah Quran. Quran inilah masanya, sama ada kita nak tadabbur Al-Quran, inilah masanya untuk nak kita mengkhatamkan Al-Quran, yang mana para ulama terdahulu ketika bulan Ramadan mereka sanggup tinggalkan semua kerana mereka nak fokus ataupun meluangkan masa mereka dengan Al-Quran. Dan kita mungkin tertanya-tanya, kita pelik bila kita dengar cerita Imam Bukhari, Imam Syafi'i, ulama-ulama dulu, macam mana mereka boleh khatam Al-Quran mungkin sekali satu hari, 2 hari satu kali. Kita rasa macam mustahil kita nak khatamkan benda tu. Tetapi seandainya kita tengok pada hari ini, kita tengok macam mana masyarakat hari ini bersama dengan handphone mereka, macam mana mereka membaca Facebook, IG mereka, Twitter dan sebagainya, begitulah para ulama terdahulu bersama dengan Al-Quran. Kerana itu mereka mendapat pengajaran yang sangat besar daripada Al-Quran yang
mereka tadabbur dan mereka baca ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan juga yang kita fokuskan untuk kita usaha nak qiyamul lail. Kita qiyamul lail. Salat tarawih yang kita lakukan tu sebenarnya adalah ibadah sebahagian daripada qiyamul lail. Melatih diri kita untuk nak bangun walaupun sedikit malam. Kalau bulan Ramadan, oh Masya Allah, kita boleh salat tarawih. Tapi pada selepas Ramadan, subhanallah, nak bangun 2 rakaat, 3 rakaat untuk witir pun kita tak larat. Kita tak macam-macam alasan kita buat, dah tak bangun dah. Ramadan je kita bangun. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang kita kena fokus juga untuk banyakkan bersedekah, banyakkan memberi. Bagaimana Nabi kita SAW, Ibnu Abbas kata, kana ajwadun nas. Nabi SAW adalah manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW itu paling amazing kedermawanannya pada bulan Ramadan, yang mana Nabi memberi pada bulan Ramadan itu lebih pantas daripada angin kencang yang menerpa. Ini antara 3 ibadah yang kita kena fokus pada bulan Ramadan. Dalam bersedekah itu kita membantu orang, dalam bersedekah itu kita berusaha memberi makan, begitu juga kita antara kita dengan Allah, kita qiyam, kita salat pada malam hari, dan juga kita tunaikan hak Al-Quran itu sendiri. Baik, insya-Allah moga mendapat Ramadan yang berkah, yang dilahirkan dengan kebaikan. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Kamilin Jamilin berkongsi ilmu yang cukup bermakna. Kalaulah ulama disebutkan tadi berdoa 6 bulan lebih awal, kita ni kadang-kadang tak berdoa pun ya, tapi masa untuk melipat kali gandakan ibadah dan usaha. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Kamilin Jamilin untuk ilmu untuk hari ini. Terima kasih. Ya, Terima kasih, kita manfaatkan sebaik mungkin insya-Allah sebagai bekalan hari muka untuk diri dan keluarga.